Hai Leh. You tengah buat apa tu? I tengah daftar sijil PKS untuk syarikat I ni. Sijil apa tu? Ini inisiatif baru dari SME Corp Malaysia untuk iktiraf syarikat I sebagai PKS. Kenapa cakap perlu daftar? Apa manfaat pada pernikahan you? Banyaknya soalan. Jom kita tanya kat sini. Ingin tahu berkenaan sijil pendaftaran status PKS? Ajukan soalan anda untuk kami jawab dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan pada setiap hari Rabu pukul 11 pagi bersiaran secara langsung di atas talian. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam soal usahawan yang kali ini adalah siri ketiga yang kita buat, inisiatif daripada SME Corp Malaysia. Kalau ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mengikuti soal usahawan daripada SME Corp Malaysia, kita mula ada soal usahawan yang pertama adalah pada 10 Jun 2020. Itu berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan perniagaan dan keusahawanan. Untuk yang soal usahawan yang kedua pula adalah dana berkaitan dengan peningkatan PKS Bumiputera. Yang ini kita adakan pada 17 Jun minggu lepas, dan pada hari ini 24 Jun soal usahawan yang siri ketiga kita akan bercakap berkenaan dengan status PKS. Okey. Sebelum kita mulakan dengan status PKS dan penerangan berkenaan dengan status PKS, kita bercakap sedikitlah berkenaan dengan fungsi SME Corp. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti SME Corp punya webinar ataupun Pocket Talk ni. Kita recap sikitlah. SME Corp merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, atau nama pendeknya adalah MIDEC. Dan peranan kami sebagai SME Corp Malaysia adalah agensi penyelaras pusat ataupun Central Coordinating Agency lah di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi tugas SME Corp selain daripada yang orang tahu memberikan dana berkenaan dengan bantuan kewangan kepada syarikat-syarikat PKS dan khidmat nasihat, kita juga menjadi pusat rujukanlah kepada PKS-PKS di Malaysia berkenaan dengan data dan juga polisi-polisi dan program-program pembangunan usahawan. Okey, antara role SME Corp Malaysia juga adalah kita adalah sekretariat utama untuk Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Setiap tahun kita ada mesyuarat ni. Okey. Kita dah bercakap berkenaan dengan fungsi SME Corp Malaysia. Jadi kena dengan tajuk kita lah hari ini, iaitu status PKS. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan mengetahui bahawa ada yang tahu tentang status PKS, ada yang tak tahu tentang kepentingan status PKS. So hari ini kita akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa itu status PKS dan kriteria-kriteria utama. Adakah syarikat-syarikat tuan-tuan dan puan-puan kategorinya adalah kategori status PKS. Jadi kami hari ini membawakan seorang pegawai daripada SME Corp Malaysia yang memang pakar dalam status PKS ni, iaitu Encik Faiz Ramzi Sutarji, pengurus kanan unit pengurusan projek dan bahagian pembangunan teknologi. Okey, Assalamualaikum. Kami panggil dia Cik MZ. Cik MZ, sihat Cik MZ? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ni hari Rabu berbaju corporate SME Corp Malaysia. Betul. Okey. Macam mana keadaan di Ibu Pejabat di sana, sebab saya berada di Kedah, tuan-tuan puan-puan. Saya moderate sesi ni daripada Kedah, Pejabat SME Corp Kedah. Minta maaf, saya pun lupa nak memperkenalkan diri saya. Saya Cik Nurul Ain Muhammad Asmoni, pengarah SME Corp Negeri Kedah dan Perlis lah. Jadi hari ni sesi kami berlangsung daripada SME Corp Negeri Kedah dan juga pihak Ibu Pejabat di Kuala Lumpur.
Okey, kita boleh mulakan Cik MZ dengan mungkin sedikitlah berkenaan dengan sejarah bagaimana ataupun apakah itu status PKS dan bagaimana sejarah status PKS ni boleh wujud inisiatif ni daripada SME Corp Malaysia. Okey, terima kasih Cik Ain. Betul, saya sebenarnya pun hari ini berasa teruja. Ekstra teruja bukannya apa, kerana sesi kali ini bagi saya julung-julung kali saya terlibat, melibatkan negeri Kedah, Kuala Lumpur dan juga di seluruh Malaysia. So, terima kasih di atas soalan yang diajukan berkenaan dengan status PKS. Macam yang Cik Ain dah ceritakan kepada semua sebentar tadi, salah satu daripada peranan SME Corp Malaysia ialah untuk melihat bagaimanakah definisi PKS itu terpakai bagi semua entiti perniagaan yang ada di Malaysia. So sebenarnya pada tahun 2013 apabila kita telah perbaharui definisi perusahaan kecil dan sederhana, kita telah perbaharui, kita telah upgrade definisi PKS tersebut. Daripada definisi PKS yang telah kita telah finalisekan, yang mana telah dipersetujui oleh kementerian-kementerian dan juga agensi yang terlibat dalam pembangunan usahawan atau pembangunan PKS, kita dapati bagaimana pula mekanisme untuk kita mengesahkan satu-satu PKS ini berstatus PKS ataupun tidak. So di sinilah tim SME Corp Malaysia yang diterajui oleh Cik Nur Azmi Mat Said datang dengan idea bagaimana untuk kita mengesahkan status PKS tersebut. Kerana saya rasa kita banyak kali bercakap tentang PKS, kita bercakap tentang SME, kita tahu apakah definisi-definisi mikro, kecil, sederhana dan sebagainya. Tetapi persoalannya ialah adakah sesiapa yang akan mengesahkan status PKS yang berada di luar sana. So di sinilah peranan SME Corp Malaysia melalui inisiatif yang terkini, kita melalui sistem yang telah kita bangunkan, kita akan mengesahkan sama ada entiti perniagaan tersebut berstatus PKS ataupun tidak. Okey, so bermakna inisiatif ini yang kita buat adalah berdasarkan kepada feedback lah daripada usahawan-usahawan di luar sana, yang mana kita nak tahu, sebab kebanyakan usahawan kalau datang memohon bantuan kewangan ataupun dia nak tahu kategori syarikat dia ni adalah syarikat PKS atau tidak, dia tak tahu nak pergi mana. So biasa kami akan minta, kalau dengan SME Corp kita akan minta dalam dia punya annual report lah, dekat dalam tu kita tahu daripada kategori jualan tahunan dia, dia adalah kategori PKS atau tidak kan. Tapi kategori PKS ni dia ada 3. Dia ada mikro, dia ada sederhana, dia ada kecil, dia ada sederhana kan. So kategori-kategori inilah yang kita letakkan di bawah status PKS. Okey. So mungkin kita boleh Cik MZ boleh terangkan sedikitlah macam mana nak apakah itu pendaftaran status PKS dan kriteria-kriteria kelayakan bagi memohon status PKS ni. Okey, terima kasih Cik Ain. Macam yang Cik Ain maklumkan sebentar tadi, melalui pendaftaran status PKS, kita bukan saja boleh mengetahui sama ada entiti perniagaan adalah mikro, kecil ataupun sederhana. Kita juga ada satu lagi kategori tambahan, iaitu status bukan PKS. Jadi status bukan PKS ini merujuk kepada syarikat-syarikat besar ataupun mereka yang tidak berada di bawah kategori PKS, sebagai contoh yayasan, persatuan ataupun pertubuhan-pertubuhan tertentu, walaupun mereka berdaftar dengan SSM, walau bagaimanapun memandangkan mereka bukanlah entiti perniagaan yang tulen, mereka ini adalah tergolong sebagai bukan PKS. Jadi berbalik kepada soalan Cik Ain sebentar tadi, saya ingin terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pendaftaran status PKS ini. Mungkin sama-sama kita boleh melihat di skrin sekarang. Okey. Ini apa yang saya telah sediakan sedikit sebanyak untuk panduan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan status PKS ini. Secara ringkas, pendaftaran status PKS digunakan untuk mengesahkan status PKS semua perniagaan merentasi semua sektor ekonomi.
Dan siapakah yang boleh mendaftar dalam status PKS ini? Seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, semua entiti perniagaan boleh mendaftarkan melalui pendaftaran status PKS. Di akhir proses nanti, kita akan maklumkan sama ada perniagaan ataupun entiti perniagaan tersebut berstatus mikro, kecil, sederhana ataupun bukan PKS. Tapi saya seperti yang saya telah maklumkan lebih awal, sebenarnya kalau contohnya pertubuhan bukan berasaskan keuntungan seperti yayasan dan sebagainya yang saya telah sebutkan sebentar di awal sebentar tadi, mungkin golongan ini tidak perlulah untuk mendaftar status PKS kerana mereka yang tidak berasaskan keuntungan seperti yang saya maklumkan bukanlah entiti perniagaan yang tulen. So mereka ini secara automatik tergolong di dalam status bukan PKS. Di manakah tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftarkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa nanti kita akan sediakan link untuk tuan-tuan dan puan-puan pergi. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di skrin ya, saya ada kongsikan di sini smereg.smecorp.gov.my. So apabila anda tekan saja link ini, akan tertera paparan di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan proses permohonan untuk mendaftarkan syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bermula daripada 1 Mac sehingga Ogos tahun 2020 tahun ini, semua pendaftaran PKS adalah secara percuma. Tidak ada sebarang bayaran dikenakan kepada syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Selepas bulan Ogos, pendaftaran status PKS akan dikenakan bayaran sebanyak RM100. Okey. Jadi kepada PKS di luar sana yang masih belum lagi mendaftar dengan melalui pendaftaran status PKS ini, kami amat alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke smereg.smecorp.gov.my ataupun sekiranya link ini sukar untuk anda dapat ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi sahaja ke laman web SME Corp Malaysia, dan di laman web SME Corp Malaysia akan ada satu pautan yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus melaksanakan pendaftaran status PKS bagi syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, seperti yang tertera di skrin juga ya, daripada kita sebenarnya bermula inisiatif status PKS bermula pada bulan Mac dan sehingga sehingga 19 Jun 2020 kita telah mengesahkan lebih kurang 3,000 entiti perniagaan berstatus PKS dan ada juga entiti perniagaan telah diberikan status bukan PKS, manakala lebih kurang 3,000 permohonan lagi sedang diproses. Dan sambil kita bercakap ni ya tuan-tuan dan puan-puan, sistem saya menunjukkan sebenarnya kita telah terima hampir 5,000 permohonan untuk kita proses. So dalam keadaan ini saya mohon tuan-tuan dan puan-puan teruskan pendaftaran status PKS syarikat tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun berkenaan dengan keputusan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi sedikit masa kepada pihak sekretariat untuk menjalankan proses pemprosesan permohonan tuan-tuan dan puan-puan. So kalau tuan-tuan boleh lihat ya di sebelah kanan skrin, inilah sijil akuan status PKS yang tuan-tuan dan puan-puan akan terima apabila syarikat tuan-tuan dan puan-puan diiktiraf sebagai PKS. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ya QR code di tengah-tengah sijil akuan status PKS. Melalui QR code tersebut, apabila tuan-tuan dan puan-puan gunakan peranti mobile, bila kita scan QR code tersebut, mana-mana agensi kerajaan, mana-mana syarikat ataupun badan-badan swasta boleh melihat dengan lebih lanjut apakah butiran berkenaan dengan syarikat melalui paparan QR code tersebut. Sekiranya paparan QR code itu tidak berfungsi, secara jelas kita boleh beritahu sijil tersebut adalah palsu. Okey, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapatkan sijil akuan yang original, jangan lupa untuk menggunakan pautan yang telah saya berikan ataupun untuk lebih mudah menggunakan pautan di laman web SME Corp Malaysia, www.smecorp.gov.my. So itu saja, ini adalah secara ringkas apa yang kita maksudkan sebagai pendaftaran status PKS, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana merebut peluang yang ada. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Jun, so kita masih ada bulan Julai dan bulan Ogos untuk
memastikan pendaftaran PKS ini dapat dilakukan secara percuma. Kerana selepas bulan Ogos, kita akan kenakan bayaran sebanyak RM100. So, Cik Ain, mungkin kita ada soalan seterusnya. Okey. Sebab tadi Cik MZ ada dah menerangkan berkenaan dengan status PKS, macam mana nak mendaftar kan. Permohonan ni memang boleh permohonan secara online saja Cik MZ? Tak boleh secara hard copy ya? Betul Cik Ain. Sebenarnya kita sebenarnya apabila kita mulakan inisiatif pendaftaran PKS, kita sebenarnya bermula di keadaan yang sukar, iaitu pada musim PKP. Jadi pada masa tersebut, mengambil kira keadaan semasa, kita telah bangunkan sistem di mana pendaftaran ini hanya dilakukan secara online saja. Tetapi sekiranya kita faham ya Cik Ain, kadang-kadang PKS di luar sana nak berhubung, nak berkomunikasi dengan pegawai SME Corp dan sebagainya. Dalam hal ini, kita anjurkan kepada syarikat yang ingin berkomunikasi secara terus, boleh menghubungi infoline SME Corp Malaysia, ataupun sekiranya ingin menghantar email kepada sekretariat, yang mana kita akan cuba untuk memberi jawapan sesegera yang mungkin di status PKS, status@smecorp.gov.my. Yang mana saya rasa ke lepas ni kita akan kongsikan juga link untuk kita email untuk tuan-tuan dan puan-puan syarikat bertanya kepada kita bagaimana sebagainya. Tetapi berbalik kepada soalan Cik Ain sebentar tadi, betul. Pendaftaran status PKS hanyalah secara online, yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu memuat naik semua borang-borang yang diperlukan, dan berdasarkan dan jangan lupa untuk klik butang submit atau hantar, kerana saya nampak kebanyakan PKS ada yang terlupa ataupun terlepas pandang untuk menekan butang submit, sebaliknya menekan butang save. So bila menekan butang save, permohonan menjadi draft dan tidak dihantar untuk diproses. So dalam hal ini saya ingin memaklumkan kepada PKS di luar sana, apabila menggunakan sistem PKS untuk mendaftar, jangan lupa untuk menekan butang submit ataupun butang hantar agar permohonan tersebut dapat diproses oleh sekretariat status PKS. Okey. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk menekan butang submit. Kalau tekan save saja tu sebagai draft, maksudnya SME Corp tidak menerima pun permohonan bantuan kan. Kadang-kadang kita terima juga orang kata komplain daripada syarikat-syarikat mengatakan bahawa dia punya permohonan dia dah hantar tapi dia tak dapat apa-apa notifikasi. Jadi mungkin kena check balik tu. Tekan save tu, bukan tekan submit kan. Satu lagi, permohonan secara online kita pun dah ke arah pendigitalan. Jadi usahawan-usahawan semua kena celik IT lah berkenaan dengan online application ni kan. Okey, soalan yang seterusnya Cik MZ, mungkin boleh kongsi sedikit apa yang keperluan, satu keperluan ke status PKS ni, sijil ni, ataupun adakah dia adalah satu perkara wajib yang perlu setiap PKS ada untuk menjalankan perniagaan di SME di Malaysia, dan adakah ini melayakkan syarikat-syarikat ini mendapatkan bantuan ataupun insentif bagi PKS secara automatik? Okey, terima kasih Cik Ain. Soalan yang sangat bagus. Mungkin saya tertinggal untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah sebenarnya benefit ataupun apakah sebenarnya kepentingan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftarkan syarikat melalui pendaftaran status PKS. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, di awal perbincangan semasa kita mula-mula berbincang tentang untuk mengadakan sistem pendaftaran PKS ialah untuk memudahkan di peringkat kerajaan ataupun agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian yang terlibat dalam pembangunan PKS, untuk memudahkan mereka mengenal pasti sama ada setiap permohonan itu dihantar oleh PKS ataupun tidak. Dalam hal ini, SME Corp Malaysia telah mengurat langkah di mana kita telah mulakan inisiatif untuk memperkenalkan mekanisme untuk mengesahkan status PKS. Apa yang akan jadi seterusnya ialah bermula daripada hujung tahun ini, sebab kita sedang mula untuk berbincang dengan MOF, Kementerian Kewangan dan juga beberapa agensi-agensi yang berkaitan untuk memberikan bantuan kepada PKS untuk mula menggunakan status PKS ini. Ini adalah kerana kadang-kadang apa yang berlaku ialah untuk membuktikan status PKS,
syarikat terpaksa berulang kali menyediakan banyak dokumen yang perlu disediakan sebelum mereka boleh memohon sebarang bantuan ataupun sebarang insentif yang diperkenalkan oleh kerajaan. Buat masa sekarang ini, Cik Ain dan juga pendengar-pendengar yang berada di luar sana, kita memang belum ada lagi sebarang program kecuali program yang dibuat ataupun program di bawah SME Corp Malaysia yang mana keperluan sertifikat itu sudah ada. Tetapi pada masa akan datang, mana-mana program yang melibatkan kerajaan, kementerian maupun agensi-agensi di bawah kerajaan akan ada keperluan untuk mengemukakan sijil akuan PKS. So kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah ada, jadi bagus kerana tuan-tuan dan puan telah bersedia untuk keperluan pada masa akan datang. Sebab itu kita galakkan syarikat-syarikat yang berada di luar sana untuk mula menggunakan pendaftaran status PKS supaya apabila keperluan itu wujud, tidaklah tergesa-gesa, tidaklah tercari-cari di mana tautan, apa dokumen yang diperlukan dan sebagainya. So sebab itu kita kata pendaftaran status PKS very important. SME Corp Malaysia telah mula menggerakkan semua kita punya gerak kerja untuk memastikan bahawa status PKS ini mula digunakan oleh Kementerian Keuangan, kementerian-kementerian yang berkaitan dengan PKS dan juga agensi-agensi yang berkaitan. So kita dah start dah bekerjasama. Contohnya kita pun dah mula bercakap dengan KWSP, kita dah bercakap dengan LHDN, kita dah bercakap dengan SSM, kita dah bercakap dengan beberapa agensi-agensi yang lain dan kita sedang dalam usaha untuk memastikan pada masa akan datang, yes, ini adalah salah satu keperluan untuk mana-mana syarikat mendaftar untuk mendapatkan bantuan ataupun insentif yang diperkenalkan oleh kerajaan. Tapi dalam hari ini Cik Ain, sebelum saya terus kepada soalan Cik Ain, saya nak kena highlight juga sebab sebenarnya Sekretariat Status PKS telah menerima banyak panggilan telefon berkenaan, Cik, saya harap permohonan saya dapat diproses sesegera mungkin kerana syarikat saya diminta oleh tuan tanah memberikan sijil akuan PKS. Okey, sini saya nak memberikan sedikit penerangan Cik Ain dan syarikat yang berada di luar sana. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebagai agensi kerajaan, kita tidak pernah menyusahkan PKS yang berada di luar sana. Apa yang kita buat ialah usaha untuk memudahkan PKS yang berada di luar sana. Sebab itu kita perkenalkan program, insentif, inisiatif dan sebagainya hanyalah untuk memudahkan pihak PKS yang berada di luar sana. So apabila sekretariat menerima panggilan telefon, menerima aduan yang mengatakan bahawa tuan tanah ataupun syarikat di mana saya menyewa menggesa saya mengemukakan sijil akuan PKS. Saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hal ini sebenarnya adalah tidak benar. Maksudnya kita belum lagi enforce 100% sijil akuan status PKS itu perlu ada. Kita belum ada lagi. Sehingga hari ini, sehingga berapa hari bulan hari ini? Sehingga 24 hari bulan Jun 2020, melainkan program SME Corp Malaysia, program-program lain masih belum mewajibkan sijil akuan status PKS. Kerana kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana mendapat arahan ataupun diminta untuk mengemukakan sijil akuan PKS untuk mendapatkan reduce rent ataupun reduce tax rate dan sebagainya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana boleh mengemukakan aduan kepada SME Corp Malaysia untuk kita buat siasatan lanjut. Kerana apa? Kerananya ialah kita sebenarnya tidak pernah hendak menyusahkan PKS yang berada di luar sana. Kita faham setiap perkara akan mengambil proses yang panjang, sebab itu kita perkenalkan. Sekarang ini ialah proses di mana kita mula hendak memperkenalkan kepada PKS yang berada di luar sana kepentingan untuk mendaftar status PKS. Apabila satu masa nanti, mungkin penghujung tahun ini atau mungkin awal tahun hadapan, apabila perkara ini mula di-enforce oleh kerajaan, kita dapati kita sudah ada banyak pool ataupun banyak PKS yang sudah pun bersedia dengan sijil akuan status PKS. So di sini saya nak terangkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, melainkan program-program di bawah SME Corp Malaysia, program-program lain masih belum mengkehendaki sijil akuan status PKS ini, melainkan kalau sudah mula dimaklumkan secara berperingkat-peringkat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak beritahu tidak mungkin, kerajaan tidak mungkin akan menyusahkan PKS yang berada di luar sana secara tiba-tiba memberikan keperluan-keperluan tertentu dalam jangka masa yang singkat.
So saya harap PKS yang berada di luar sana yang mendengar webinar pada hari ini maklum bahawa sehingga 24 hari bulan hanya SME Corp Malaysia sahaja yang mewajibkan keperluan status PKS ini. Walau bagaimanapun, untuk program-program yang lain, kita minta PKS berada di luar sana bersedia mula untuk mendaftar, kerana apabila keperluan ini mula digunakan oleh kementerian-kementerian ataupun agensi-agensi berkaitan PKS, tuan-tuan dan puan-puan sudah pun bersedia. Dan apa yang lebih baik, sekarang ini sehingga bulan Ogos, pendaftaran ini adalah percuma. Selepas bulan Ogos 2020, sudah ada yuran ataupun fee yang akan dikenakan untuk status PKS ini. Jadi dekat situ kita harap tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa sekarang ini kita dalam proses ataupun dalam fasa untuk bersedia mengguna pakai status PKS. So apabila kita dah mula kata enforce, yes you kena sediakan status PKS, tuan-tuan dan puan-puan tidaklah tercari-cari, dah menggelabah pula macam mana nak dapatkan CJ dan sebagainya. So kita dah sediakan masa yang bercukupi untuk tuan-tuan dan puan-puan bersedia untuk menghadapi keperluan pada akan datang. Berbalik kepada soalan Cik Ain, apakah dokumen yang diperlukan? Okey. Dokumen yang diperlukan, sebenarnya Cik Ain tadi dah cakap dah juga tadi. Apa sebenarnya dalam definisi PKS? Dalam definisi PKS, dua perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu yang pertama sekali ialah berkenaan dengan jumlah jualan tahunan jumlah jualan tahunan. Yang kedua ialah berkenaan pekerja sepenuh masa. Okey, dalam hal ini untuk membuktikan dua perkara, yang pertama bagi syarikat sendirian berhad, sila sediakan lebih awal sebelum masuk ke dalam pautan pendaftaran PKS, sediakan dokumen berikut. Dokumen yang pertama, semestinya pendaftaran dengan SSM. Okey, semestinya itu adalah perkara pertama yang perlu disediakan oleh syarikat, sama ada enterprise, sama ada PLT ataupun sama ada sendirian berhad, sediakan pendaftaran SSM. Okey. Yang kedua, tapi akan ada, nanti kita akan berbincang lebih lanjut apa pengecualian dan sebagainya, tapi secara umum dokumen pertama yang diperlukan ialah pendaftaran dengan SSM. Yang kedua ialah untuk membuktikan jualan tahunan, jumlah jualan tahunan. Di sini bagi syarikat sendirian berhad, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemukakan penyata keuangan beraudit sama ada tahun 2018 ataupun tahun 2019. Tahun 2016, tahun 2017 kita tidak terima. So itu satu dokumen untuk membuktikan jumlah jualan tahunan bagi syarikat sendirian berhad. Bagi enterprise, bagi PLT, apa yang perlu dikemukakan hanyalah penyata untung rugi ataupun dokumen account management. Itu saja dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan jumlah jualan tahunan. Tuan-tuan dan puan-puan, jumlah jualan tahunan merujuk kepada 12 bulan. Especially untuk enterprise dan juga PLT, apabila mengemukakan management account, apabila mengemukakan profit and loss statement, jangan lupa untuk pastikan mesti ada maklumat selama 12 bulan. Okey, kalau katakanlah manakala tahun 2020 hanya baru 6 bulan, hanya sediakan 6 bulan, kita tak terima. Kita akan maklumkan kepada syarikat perlu ada 12 bulan daripada tarikh semasa. Okey, sebab itu kita kata kalau untuk yang PLT ataupun enterprise, mungkin tahun Januari 2019 hingga Disember 2019 kita terima. Dan dokumen yang seterusnya yang kita minta tuan-tuan dan puan-puan sediakan ialah penyata caruman KWSP. Penyata caruman KWSP kita amat tekankan ya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada tuan-tuan dan puan-puan enterprise ataupun sendirian berhad, kita minta tuan-tuan dan puan-puan kalau yang belum mencarum dengan KWSP, kita minta tuan-tuan dan puan-puan mula mencarum dengan KWSP. Okey, tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlukan status PKS kerana memohon program SME Corp, nanti kita akan menyatakanlah apakah pengecualian yang boleh kita berikan kepada syarikat-syarikat yang tertentu. Dan yang terakhir sekali, dokumen yang diperlukan, dia ada 4 dokumen asas ya. Macam yang saya maklumkan, yang pertama ialah berkenaan dengan dokumen pendaftaran SSM, yang kedua ialah berkenaan dengan penyata akaun, betul. Penyata kewangan, lepas tu penyata caruman KWSP, dan yang terakhir
Yang terakhir ialah borang 24 ataupun maklumat berkenaan dengan shareholder bagi syarikat sendirian berhad. Manakala bagi PLT ataupun enterprise, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemukakan profil syarikat seperti dalam dokumen SSM. So inilah dia 4 dokumen asas yang perlu disediakan lebih awal sebelum tuan-tuan dan puan-puan mula mendaftar di dalam kita punya sistem pendaftaran status PKS. Cik Ain, kalau saya boleh tambah sedikit saja lagi Cik Ain. Boleh. Sebenarnya dokumen ni, kalau kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan bertanya macam mana pula rupanya, apakah bentuk dokumen tersebut. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita sediakan manual pengguna. Apabila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke paparan pendaftaran, apabila kita pergi ke sme.reg.smecorp.gov.my, pada paparan tersebut mempunyai satu pilihan yang mana untuk melihat manual pengguna. Kalau Cik Ain perasan, sebenarnya SME Corp Malaysia juga ada keluarkan satu video yang mana saya menerangkan menggunakan video tersebut. Mungkin lepas ni kita boleh juga kongsikan link kepada video tersebut, kerana video tersebut juga menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan langkah demi langkah untuk melakukan pendaftaran status PKS ini. So daripada video tersebut itu pun kita tunjukkan contoh-contoh macam mana rupanya dokumen yang perlu dilampirkan supaya apabila dokumen tersebut dimuat naik oleh syarikat, tidaklah pihak sekretariat terpaksa memaklumkan okey sila upload dokumen yang betul dan sebagainya. So dalam hal ini, especially kepada mereka yang mungkin belum familiar rupa dokumen-dokumen yang saya maklumkan sebentar tadi, manual pengguna ialah dokumen yang sangat penting untuk dirujuk sebelum pendaftaran status PKS. Kalau mungkin rasa tak ada masa nak baca manual pengguna, tonton video. Bagaimana untuk melakukan pendaftaran status PKS tersebut. Terima kasih Cik Ain. Video tu boleh ditonton di laman web SME Corp ataupun Facebook SME Corp juga, SME Corp Malaysia. Nanti boleh cari dekat SME Corp Malaysia punya Facebook. So saya recap baliklah sedikit tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin membuatkan pendaftaran untuk status PKS, boleh daftar di sme.reg.smecorp.gov.my. So tadi Encik MZ ada terangkan 4 dokumen penting untuk sendirian berhad dan enterprise kan. SSM, pendaftaran SSM, penyata akaun beraudit iaitu untuk sendirian berhad. Kalau enterprise boleh letak bahasa mudahnya adalah profit and loss dan balance sheet lah. Profit and loss dan balance sheet ni adalah management account, akaun pengurusan. Okey, lepas tu KWSP punya penyata. You all memang kena start mencarum. Siapa yang belum mencarum? Biasa micro enterprise yang ada masalah ni, jadi kena start mencarum. Dengan satu lagi form 24 untuk yang sendirian berhad, yang mana dalam tu ada keterangan berkenaan dengan pemegang saham syarikat. Kalau macam PLT ataupun enterprise, dia ada dekat dalam SSM punya pendaftaran, dekat bahagian belakang tu dia ada sediakan siapa owner syarikat, sama ada sole proprietor, pemilik tunggal ataupun perkongsian ataupun PLT. Okey. So itu yang penerangan berkenaan dengan dokumen lah, dan Cik MZ juga ada menerangkan berkenaan dengan manual pengguna. So sikit Cik MZ nak tanya dalam yang secara ringkas lah, adakah dokumen ini perlu dimuat naik dalam bentuk PDF ataupun JPEG ataupun macam mana? Dia ada minimum megapiksel ataupun berapa yang boleh dipakai? Okey. Okey, terima kasih Cik Ain. Sebenarnya untuk berkenaan dengan pautan ataupun berkenaan dengan muat naik dokumen, kita menerima sama ada PDF, sama ada JPEG, kita terima format-format tersebut. Dan pada masa yang sama, kita kata ada had, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya buka had tersebut sebab kadang-kadang kita bagi lebih kurang dalam, saya tak pasti the exact limit, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita pernah nampak syarikat memuat naik sehingga 80 muka surat contohnya dokumen. So maksudnya kita punya sistem tidak ada had-had tertentu yang mana cuma 5 keping saja boleh masuk. Oh tidak. Kita SME Corp pun dah semakin maju dah sekarang ni. So mungkin kita tak ada nak kata had tu, saya rasa tak ada masalah. Cuma yang kita risau mungkin masukkan dokumen tersebut di mana saja yang mungkin akan menyebabkan masalah untuk memproses. Yang lain tidak ada masalah.
Okey, so tak ada masalah lah, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kalau ikut menu pengguna tu mesti boleh buat pendaftaran untuk status PKS ni lah. Okey, kita nak bertanya sebab ada juga usahawan yang bertanya, kita ambil sedikit lah satu soalan daripada viewers kita. Macam mana dia nak tahu sama ada syarikat dia berstatus mikro, kecil atau sederhana, sebab di dalam sijil perakuan status PKS tu tidak dinyatakan dia adalah kategori apa, mikro ke, kecil ke, sederhana. Mungkin Cik MZ boleh terangkan sedikit? Okey, terima kasih Cik Ain. Terima kasih juga kepada yang bertanya berkenaan dengan soalan ini. Sebenarnya soalan ini pun sangat bagus. Kita dan sebenarnya masih lagi di peringkat perbincangan kerana terdapat banyak pandangan berkenaan dengan menunjukkan apa status syarikat di peringkat umum. Sebenarnya secara ringkas, syarikat sekiranya ingin mendapatkan maklumat bolehlah log in ke dalam sistem. Tapi mungkin tuan-tuan perempuan masih belum boleh dapat lihat lagi status tersebut kerana kita sedang menambah baik kita punya sistem. Tetapi buat masa sekarang ini, bagi mereka yang telah mendaftar yang telah mendaftar dengan status PKS, secara ringkas kalau kita rujuk kepada definisi PKS ya, tuan-tuan perempuan sangat mudah. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai jualan tahunan kurang daripada 300,000 ataupun jumlah pekerja kurang daripada 5 orang, tuan-tuan dan puan-puan adalah termasuk dalam kategori mikro. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pekerja di antara 5 hingga 30 orang ataupun mempunyai jumlah jualan tahunan di antara 300,000 hingga 5 juta, itu ialah kecil. Sederhana ialah mana-mana di antara jumlah jualan kurang daripada 15 juta, kurang daripada 20 juta sehingga pekerja kurang daripada 75 orang. So ini secara kalau kita melihat kepada definisi PKS, itulah dia punya kategori. Tetapi kalau soalan tersebut tanya macam mana saya nak lihat di mana, jawapan saya kita sedang menambah baik sistem, sebab sebenarnya masa mula-mula kita memperkenalkan pendaftaran, kita dapati terlalu banyak isu apabila kita tunjukkan kepada umum, ada syarikat yang tak mahu maklumat ini diketahui secara umum. So dalam hal ini kita cuba nak menyeimbangkan antara keperluan dan juga permintaan oleh daripada syarikat-syarikat tertentu ini. Tapi pada masa yang sama kita nak beritahu, nak menjawab soalan, kita sedang menambah baik sistem kita. So akan ada satu pilihan nanti, saya tak boleh beritahu bila dan sebagainya, tapi dalam masa terdekat ini kita akan laksanakan penambahbaikan yang mana tuan-tuan dan puan-puan pemilik syarikat boleh melihat apakah kategori masing-masing. Tapi katakanlah kalau perlukan sekarang, saya rasa yang terbaik ialah dengan merujuk kepada kita punya definisi PKS yang mana telah boleh dirujuk di laman web smecorp.gov.my. Terima kasih. Itu penjelasan yang jelas lah, memang teliti daripada Cik MZ berkenaan dengan kategori-kategori mikro kan, kecil dan sederhana. Jadi tuan-tuan boleh rujuk as long as you dapat je sijil perakuan PKS tu, bermakna tuan-tuan dan puan-puan adalah di bawah kategori PKS. Nak mengetahui apa kategori yang small, micro ataupun medium, boleh rujuk dengan definisi PKS di SME Corp Malaysia punya laman web. Okey. Ada yang bertanya sebab tadi Cik MZ ada explain pendaftaran SSM yang untuk sendirian berhad, pendaftaran SSM, enterprise dan juga PLT. So macam mana pula dengan pendaftaran kalau Sabah dan Sarawak? Sebab diorang ni dia tak menggunakan SSM, dia ada pendaftaran ordinan. So adakah PKS di Sabah dan Sarawak turut boleh mendaftar di dalam kita punya sistem PKS ini, status PKS? Cantik soalan Cik Ain ni. Betul. Sebenarnya kita tidak menghadkan pendaftaran status PKS hanya bagi syarikat ataupun entiti perniagaan yang berada di Semenanjung sahaja. Tidak. Sebenarnya kita juga terbuka kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. So dalam hal ni ya, kita faham dan ambil maklum bahawa bagi Sabah dan Sarawak mereka
bukanlah satu perkara yang wajib untuk mendaftarkan perniagaan bersama dengan SSM. Walau bagaimanapun, untuk membuktikan pendaftaran syarikat ataupun perniagaan yang berada di Sabah contohnya, kalau saya boleh maklumkan, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau saya boleh refer sebentar, okey. Untuk perniagaan yang berada di Sabah, tuan-tuan dan puan-puan perlu melampirkan lesen berniaga. Lesen berniaga ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi Sarawak pula bagi Sarawak untuk membuktikan pendaftaran perniagaan, mereka yang berada di Sarawak perlu menyertakan sijil pendaftaran di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan Bab 64 yang dikeluarkan oleh pendaftar nama-nama perniagaan. So maksudnya kita pun ada dokumen yang spesifik dah sekarang ni. Kalau sebelum ini kita kata apa saja dokumen pendaftaran, tapi sekarang ni untuk mereka yang berada di Sabah, dokumen pendaftaran ialah merujuk kepada lesen berniaga. Manakala bagi mereka yang berada di Sarawak yang tidak mendaftarkan perniagaan bersama dengan SSM, mereka yang berniaga di Sarawak perlu menyertakan sijil pendaftaran di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan Bab 64 yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Suka juga nak saya tekankan bagi mereka yang berada di Sabah, lesen berniaga ni ada dia punya tempoh tamat. Sama juga seperti enterprise yang berdaftar di SSM. Maksudnya dia ada tempoh tamat. So dalam hal ini bagi mereka yang berada di Sabah, sila pastikan lesen berniaga anda masih lagi berkuat kuasa ataupun masih lagi aktif. Dan sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan lampirkan lesen berniaga yang sudah tamat tempoh, pihak sekretariat akan meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertakan semula lesen berniaga yang sah. Bagi mereka yang berada di Sarawak, sijil pendaftaran tersebut adalah tak perlu diperbaharui. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan boleh sertakan saja sijil pendaftaran tersebut. Kalau saya boleh ambil masa sedikit Cik Ain untuk dokumen, ada 4 dokumen yang saya kata dokumen asas. So apabila merujuk kepada mereka yang berada di Sabah Sarawak, lesen berniaga yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan kepada sekretariat sudah boleh cover 2 aspek. Aspek yang pertama, lesen berniaga tersebut dah cover daripada aspek pendaftaran perniagaan, dan yang kedua ialah aspek pemegang ataupun pemilik perniagaan. So bagi mereka yang berada di Sabah, basically hanya ada 3 saja dokumen yang perlu dilampirkan. Yang pertama ialah lesen berniaga, maafkan saya. Yang kedua ialah account management, account pengurusan, dan yang ketiga ialah penyata caruman KWSP, ataupun kalau sekiranya tidak ada penyata caruman KWSP bagi mereka yang berada di Sabah Sarawak, kita terima untuk carta organisasi. Okey. Bagi mereka yang berada di Sarawak, okey, masih 4 dokumen. Apakah dokumen tersebut? Yang berbeza, yang pertama masih lagi account management dan juga KWSP ataupun carta organisasi bagi mereka yang tidak mencarum KWSP di Sarawak. Tapi dokumen yang berbeza ialah yang pertama sekali, macam yang saya maklumkan, ialah berkenaan dengan dokumen maafkan saya, sijil pendaftaran. Okey, itu yang pertama yang berbeza. Dan yang terakhir sekali, untuk menunjukkan pemilikan perniagaan, syarikat yang berada di negeri Sarawak perlu memberikan dokumen pengesahan pendaftaran nama perniagaan dari LHDN. Kalau mereka yang berada di Kuching, nama dokumen ini ialah pengesahan pendaftaran nama perniagaan. Bagi mereka yang berada di luar Kuching, Samarahan dan lain selain daripada Kuching, dokumen tersebut ialah cabutan pendaftaran nama-nama perniagaan daripada pejabat daerah sebagai bukti milikan perniagaan. So semua keperluan ini sebenarnya telah kita masukkan dalam kita punya soalan-soalan lazim yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh juga refer sebelum memulakan pendaftaran ataupun semasa membaca manual pengguna. Perkara ini juga di-highlightkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Sabah dan Sarawak. So inilah dia perbezaan dokumen, kerana di Sabah dan Sarawak melainkan di Sabah dan Sarawak syarikat sendirian berhad, bagi perniagaan yang lain, inilah dia bentuk dokumen yang perlu dikemukakan untuk melaksanakan pendaftaran status PKS.
Okey, itu penjelasan yang jelas khas untuk usahawan-usahawan PKS yang berada di Sabah dan Sarawak kan. SME Corp Malaysia ni memang cover bukan sekadar Semenanjung saja, kita cover seluruh Malaysia. So kalau ada pendaftaran perniagaan yang bukan melalui SSM, itu Sabah dan Sarawak, seperti yang Cik MZ terangkan tadilah perbezaan dia. Cuma tak ada masalah pun untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Sabah dan Sarawak nak mendaftar dan mendapatkan status PKS kan daripada SME Corp. Okey, ada soalan daripada viewers juga yang ini berkenaan dengan sekiranya dia tidak memiliki bolehkah dia menggunakan financial statement dia pada 2018 sebab 2019 dia tak siap lagi audited account dia. Is it boleh? Betul. Terima kasih banyak-banyak atas soalan yang dikemukakan. Betul. Jawapannya kita terima audited financial statement bagi tahun 2018. Kerana dua dokumen yang kita terima ialah yang pertama, audited financial statement tahun 2019 ataupun audited financial statement bagi tahun 2018. Dalam hal ini sedikit ya, kalau saya boleh curi masa sedikit Cik Ain, bila bercakap tentang audited financial statement, tuan-tuan dan puan-puan, perlu beri perhatian bahawa dokumen ini sebenarnya perlulah merupakan dokumen yang sah. Yang mana dokumen ini mempunyai tanda tangan dan juga mempunyai cop mereka yang mengesahkan bahawa dokumen tersebut adalah benar. Mana-mana dokumen yang disertakan sama ada tidak lengkap ataupun tidak mempunyai tanda tangan. So inilah contoh-contoh dokumen yang kita tidak terima dan tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemukakan semula dokumen yang lengkap yang kita minta, yang mana ianya perlu mempunyai tanda tangan, perlu disahkan dan perlulah dalam bilangan yang lengkap. Maksudnya bukanlah tiba-tiba cuma satu line saja yang dihantar kepada kita. Kita tak terima. Okey, jadi berkenaan dengan audited financial statement, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, pastikan bahawa dokumen tersebut merupakan dokumen yang lengkap dan betul dan barulah tuan-tuan dan puan-puan upload ke dalam kita punya sistem untuk diproses. Terima kasih Cik Ain. Terima kasih banyak-banyak Encik MZ untuk penjelasan berkenaan dengan sama ada boleh menggunakan financial statement 2018 kan, sekiranya audited account tak siap lagi 2019. Okey, berkenaan dengan status PKS ni selalu orang tanya bila kita status PKS dikeluarkan, adakah dia mempunyai tempoh yang sah dan dia punya orang kata expiry date lah. Itu satu. Dan sekiranya syarikat ni baru sangat ditubuhkan, dia ada minimum bulan tak? Maksudnya 6 bulan beroperasi ataupun mendaftar baru boleh mohon status PKS? Baik, terima kasih Cik Ain. Ada dua komponen soalan dalam soalan tersebut. Yang pertama, saya akan fokuskan dahulu kepada tempoh masa ataupun tempoh sah laku sijil akuan PKS. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan ya, secara automatik sekiranya mengambil kira bukan tempoh promosi. Sijil akuan status PKS sebenarnya mempunyai tempoh sah laku selama 2 tahun. Ini ialah tempoh sah laku yang biasa. Walau bagaimanapun, bagi syarikat yang memilih untuk menggunakan promosi di mana tidak membayar ataupun tidak perlu membuat sebayang bayaran bagi pendaftaran status PKS, tempoh sah laku sijil tersebut hanyalah 1 tahun. Okey. Jadi dalam hal ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh memberi sedikit perhatian ya, bahawa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk mengambil manfaat daripada promosi yang kita sedang laksanakan sekarang ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu membuat sebayaran bayaran untuk melaksanakan pendaftaran status PKS, tempoh sah laku sijil tersebut hanyalah selama 1 tahun sahaja. Walau bagaimanapun, apabila tempoh promosi ini sudah tamat, yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat bayaran sebanyak RM100, tempoh sah laku sijil tersebut adalah selama 2 tahun. Jadi dalam tempoh 2 tahun tersebut, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu memperbaharui, hanya apabila sudah tamat tempoh, barulah masuk semula ke dalam sistem dan membuat pendaftaran semula. Kalau boleh saya tekankan di sini ya Cik Ain, tidak ada there's no such thing as automatic renewal. Maksudnya kita bayar saja tiba-tiba dah terus automatic dah renew. Tidak. Apabila tamat tempoh,
syarikat-syarikat ataupun pemohon-pemohon yang berada di luar sana perlu melaksanakan pendaftaran semula, perlu memuat naik dokumen-dokumen yang terkini untuk kita sahkan sebelum kita beri perakuan yang baru. Untuk segmen yang kedua dalam soalan yang dikemukakan sebentar tadi, bagaimana pula kalau syarikat saya kurang daripada 1 tahun ataupun adakah tempoh masa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di awal tadi saya tekankan bahawa untuk mengemukakan dokumen jualan perlu mempunyai 12 bulan. Bagaimana pula mereka yang entiti baru, yang baru saja berdaftar semalam, yang baru saja berdaftar 2 bulan lepas, mereka tidak mempunyai jumlah account management untuk 12 bulan. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau. Kita faham dalam hal ini sebarang dokumen berkenaan jualan kita terima. Maksudnya bagi mereka yang baru saja berdaftar ataupun berdaftar kurang 12 bulan ataupun mana-mana syarikat startup yang baru saja berdaftar kurang daripada 12 bulan, kita beri kelonggaran untuk menyertakan kalau katakanlah account management, mungkin account management tersebut kurang 12 bulan, kita terima. Seandainya menyertakan penyata bank pun kita terima. Tapi ini hanya kelonggaran yang kita berikan kepada mereka yang berdaftar kurang daripada 12 bulan. Bagi syarikat yang sudah berdaftar 10 tahun, yang sudah berdaftar 2 tahun dan sebagainya, kita kekalkan keperluan untuk mengemukakan dokumen seperti yang kita dah maklumkan di awal tadi. Terima kasih, Cik Ain. So bermakna dia tak ada had lah, kiranya syarikat ni sekurang-kurangnya bila dia baru mendaftar pun kita nak tengok jugalah bukti kan yang dia menjalankan perniagaan. Kalau dengan penyata bank ataupun penyata kewangan yang membuktikan bahawa dia menjalankan perniagaan dan dia menjana pendapatan untuk perniagaan dia, so dokumen yang kita perlukan adalah dokumen yang sangat simple. Okey, kita tidak pernah menyusahkan lah usahawan-usahawan kita untuk dia tidak boleh mendaftar untuk status PKS. Okey. Kalau bagaimana pula kalau macam tadi Cik MZ ada maklumkan berkenaan dengan persatuan ataupun yayasan yang tidak layak untuk memohon status PKS sebab dia tidak menjana keuntungan. Macam mana pula dengan firma-firma ataupun badan-badan yang tidak memerlukan pendaftaran SSM? Contoh macam accountant, syarikat accountant ataupun klinik, firma guaman, arkitek, firm. So macam mana pula dengan syarikat-syarikat seperti ini, firma-firma ini? Okey. Terima kasih banyak, Cik Ain. Saya pun nampak ada 2 segmen di dalam soalan yang dikemukakan. Baiklah, saya akan kupas terlebih dahulu berkenaan dengan mereka yang dikategorikan sebagai syarikat, contohnya seperti yayasan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, kalau berdasarkan kepada Akta Syarikat 2016, perniagaan mempunyai 2 jenis, iaitu perniagaan berdasarkan jaminan ataupun CLBG, maksudnya company listed by guarantee. Satu lagi ialah company listed by share. So inilah 2 perkara, ada 2 kategori dalam perniagaan yang mana selalunya entiti perniagaan yang tidak berasaskan keuntungan, mereka merupakan kategori syarikat yang mempunyai menurut jaminan ataupun syarikat berhad menurut jaminan. Maksudnya mereka tidak ada pemegang saham, mereka ada pemegang amanah. So ini ialah kategori yang pertama. Kategori yang kedua ataupun kategori yang satu lagi ialah kategori di mana syarikat tersebut mempunyai pemegang syarikat ataupun mempunyai shareholder. So inilah dua kategori yang berdaftar, 2 syarikat yang berdaftar dalam SSM. So seandainya syarikat tuan-tuan dan puan-puan berdaftar dalam SSM yang pertama tetapi tidak berasaskan keuntungan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai pemegang saham, yang ada cuma pemegang amanah. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan jatuh kepada entiti perniagaan tidak tulen. Maksudnya tidak ada pemegang saham tetapi mempunyai pemegang amanah. So itu dikategorikan sebagai bukan perniagaan tulen. Perniagaan tulen pula ialah bagi mereka yang mendaftar dengan SSM dan mempunyai pemegang saham. So inilah perbezaan. Jadi sekiranya kalau syarikat tuan-tuan dan puan-puan berasaskan kepada macam contohnya NGO, tidak berasaskan kepada keuntungan, non-profit organisation ataupun non-governmental organisation yang mana tidak mempunyai pemegang-pemegang saham, maka tuan-tuan dan puan-puan automatik
dikategorikan sebagai bukan PKS. Manakala bagi kalau dalam segmen kedua soalan yang dinyatakan sebentar tadi, bagaimana pula kalau saya sebagai seorang peguam, saya tidak ada keperluan untuk berdaftar dengan SSM untuk membuka firma guaman saya. Betul, betul. Dalam hal ini kita terima untuk mereka ya, yang ini kita namakan sebagai contoh-contoh perniagaan ini kita namakan sebagai mereka Badan profesional, is it? betul, badan profesional. Betul. Badan profesional, keperluan badan-badan profesional dia berbeza daripada syarikat yang mana badan profesional perlu mempunyai pengesahan daripada badan berkanun pembekal perkhidmatan profesional. Maksudnya katakanlah saya sebagai peguam dia punya badan berkanun pembekal perkhidmatan profesional dikenali sebagai Bar Council. So kita perlukan dokumen Bar Council. Sama juga sekiranya ialah tuan-tuan dan puan-puan ialah doktor gigi ataupun doktor perubatan. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu ataupun tidak mungkin tidak ada keperluan untuk mendaftar di SSM, tapi tuan-tuan dan puan-puan perlu merujuk kepada KKM, dan KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengeluarkan sijil yang mengesahkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka klinik, boleh membuka farmasi dan sebagainya. Dan kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan auditor, kalau auditor kita perlukan surat ataupun kebenaran sijil daripada Institut Auditor dalam Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan accountant, kita perlukan pendaftaran ataupun sijil daripada Malaysian Institute of Accountant. So inilah dia satu lagi kelonggaran yang kita berikan kepada entiti-entiti perniagaan, kerana seperti yang kita semua sedia maklum, di Malaysia kita mempunyai pelbagai bentuk perniagaan ataupun entiti perniagaan, dan mereka yang dikategorikan sebagai profesional, badan pembekal profesional, mereka perlu mendapatkan ataupun menyediakan dokumen daripada badan berkanun pembekal perkhidmatan profesional. Macam saya maklumkan sebentar tadi, kalau lawyer, bar council, doktor gigi, ahli farmasi ialah Kementerian Kesihatan Malaysia, auditor, Association of Internal Audit Malaysia, kalau accountant dan sebagainya. So inilah dia dokumen yang perlu dilampirkan. Mungkin tak ada SSM, tak apa, kita terima. Tapi perlu menyediakan dokumen yang kita maklumkan sebentar tadi daripada badan berkanun pembekal perkhidmatan profesional. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan ya, minta maaf Cik Ain kalau saya boleh tambah sedikit saja. Bagi mereka yang mendaftar ya, bagi contohnya kalau katakanlah doktor yang mendaftar dan kali pertama mengemukakan pendaftaran, tiba-tiba menerima makluman daripada SME Corp memaklumkan bahawa terdapat kesilapan dalam borang permohonan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana ya, terutama kalau mereka yang pembekal perkhidmatan profesional yang kita bincangkan sekarang ni, bagi pembekal perkhidmatan profesional memang menjadi standard operating procedure bagi sekretariat yang memproses permohonan untuk mendapatkan pendaftaran SSM. Maksudnya, contohnya katakanlah saya seorang peguam, contoh sebentar tadi, kali pertama saya mengemukakan pendaftaran saya akan menerima email daripada SME Corp yang menyatakan bahawa sila sertakan pendaftaran SSM. Inilah kita punya SOP kerana bagi kita secara by default semua perniagaan perlu berdaftar dengan SSM. So dalam hal ini ya, apabila menerima makluman daripada SME Corp Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu gusar, tidak perlu pergi ke SSM dan sebagainya. Teruskan saja, maksudnya kemukakan proceed semula pendaftaran tersebut dengan menghantar ataupun submit semula permohonan tersebut. Kerana pada kali pertama, standard operating procedure kita ialah kita akan tanya, ada tak dokumen SSM? Sebab kadang-kadang memang ada dokumen SSM. So kita masih perlukan dokumen SSM tersebut. Tapi kalau tak ada, jangan risau, permohonan masih boleh diproses dan permohonan masih boleh diteruskan. So itu sajalah saya nak highlightkan kepada pembekal-pembekal profesional yang berada di luar sana. Jangan risau kalau pertama kali mendapat email ataupun notifikasi daripada SME Corp yang mengatakan terdapat kesilapan, jangan risau. Itu kita punya standard operating procedure. Bertanyakan sekiranya ada dokumen SSM. Kalau tak ada, tidak ada masalah. Teruskan proses pendaftaran tersebut.
Okey, itu penjelasan yang jelas untuk badan-badan profesional seperti firma guaman, klinik, arkitek firm kan, yang nak mendaftar status PKS tapi tak pasti sebab dia tak ada SSM. Dia ada sijil khas pendaftaran sebagai badan profesional. Ingin saya ingatkan juga dekat sini, SME Corp Malaysia tidak pernah melantik mana-mana ejen ataupun wakil untuk membantu syarikat membuat permohonan bagi melengkapkan permohonan dengan SME Corp Malaysia. Itu adalah salah satu perkara yang memang ditegah oleh SME Corp Malaysia, dan sekiranya ada wakil ataupun ejen yang mengaku bahawa dia mewakili SME Corp Malaysia boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh SME Corp Malaysia. Okey, memandangkan masa sangat mencemburui kita, Cik MZ, saya mungkin boleh select a few questions lah daripada viewers kita. Ada yang bertanya berkenaan sekiranya dia adalah penjaja dekat pasar malam. So boleh ke dia daftar status PKS ni? Ataupun dia tak boleh daftar status PKS? Okey, baiklah. Terima kasih Cik Ain. Okey, dia sebenarnya sangat unik keadaan ini. Seandainya penjaja tersebut berada di Sabah Sarawak, kita nampak tidak ada masalah. Walau bagaimanapun, seperti yang kita bincangkan di awal tadi, pendaftaran status PKS ini ialah merujuk kepada mereka yang mempunyai syarikat dan mereka yang mempunyai dokumen yang kita perlukan sebelum kita dapat proses ataupun sebelum kita dapat mengesahkan bahawa mereka ialah PKS. Dalam hal ini, saya ingin menyeru kepada mereka yang bertanya sekiranya mereka ialah bertaraf penjaja. Saya rasa daftarlah perniagaan anda, daftarkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan di SSM, kerana sebenarnya banyak bantuan yang boleh kita tawarkan apabila mereka merupakan entiti yang berdaftar dengan badan-badan yang telah kita nyatakan. So dalam hal ini, jawapan saya ialah kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang berada dalam kategori penjaja untuk mendaftarkan perniagaan, tetapi sekiranya mereka tidak berdaftar, dalam hal ini saya boleh kata mungkin sukar untuk kita teruskan pendaftaran PKS tersebut. Tetapi berbeza dengan mereka yang berada di Sabah Sarawak, Sabah Sarawak, as long as you all berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan di bawah dengan mendapatkan lesen berniaga ataupun mendapatkan dokumen yang saya nyatakan sebentar tadi bagi negeri Sarawak contohnya, sudah boleh teruskan dengan pendaftaran PKS. So dalam hari ini kita galakkan penjaja-penjaja untuk berdaftar dengan SSM ataupun badan-badan yang berkaitan. Terima kasih Cik Ain. Okay. Itu penjelasan berkenaan dengan penjaja, bermakna kalau dia tak ada had tentang sama ada boleh atau tidak. Sekurang-kurangnya kalau penjaja di Semenanjung mendaftar dengan SSM, syarikat tunggal, milikan tunggal, boleh mendaftar untuk status PKS. As long as menyediakan dokumen seperti yang kita pohon lah, kita tak terlalu rigid kan. Itu satu soalan terakhir boleh Cik MZ? Boleh. Satu soalan terakhir lah kot mungkin. Selain daripada syarikat akan mendapat notifikasi secara email berkenaan dengan sama ada permohonan syarikat sedang diproses, telah diluluskan, sekiranya dia mempunyai masalah untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada SME Corp, dengan siapa yang dia boleh hubungi? Okey, Cik Ain, sebelum saya menjawab secara terus soalan tersebut, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita sebenarnya dalam peringkat sistem yang sedang kita bangunkan ini sebenarnya masih di peringkat yang baru. Seperti yang kita terangkan, kita baru saja bermula bulan Mac. So sebenarnya banyak lagi perkara yang perlu dibangunkan, yang perlu dipertingkatkan dan sebagainya. Dalam hal ini, kita menyeru ya kepada mereka, kepada syarikat-syarikat yang sudah pun berdaftar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sentiasa lihat di dalam sistem, log in ke dalam sistem untuk mengetahui apakah status permohonan anda. Okey, seandainya katakanlah kalau risau, saya masih tidak mendapat notifikasi dan sebagainya, saya ingin cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk log in ke dalam sistem, kerana di dalam sistem kita dah akan nyatakan apakah status permohonan tersebut. Sekiranya masih memerlukan penjelasan lanjut ya berkenaan dengan permohonan tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nyatakan seperti tadi, bolehlah berhubung dengan talian info line SME Corp Malaysia. Talian info line tersebut ialah 1300 36,000.
daripada hari Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Sekiranya ingin menghubungkan email kepada Sekretariat Pendaftaran Status PKS, bolehlah di-emailkan ke statuspks statuspks@smecorp.gov.my. So daripada email, daripada panggilan telefon tersebut, kita akan jawab segala persoalan ataupun segala permasalahan, tetapi yang utamanya kita minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun berdaftar, sekiranya ingin mendapatkan mengetahui apakah statusnya boleh disemak apabila tuan-tuan dan puan-puan login ke dalam sistem. Soalan yang selalu kita terima apabila panggilan telefon Cik Ain, ya, mereka akan bertanya pada kita berapa lama masa yang diambil untuk diproses. Dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memaklumkan bahawa permohonan ini kita terima dalam bilangan yang agak besar, dan kita sedang berusaha untuk meningkatkan lagi efisiensi dalam kita memproses permohonan. So dalam masa yang singkat ini, apa yang saya boleh maklumkan ialah semua permohonan akan diproses, walau bagaimanapun akan mengambil sedikit masa. So kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, saya dah daftar hujung bulan lepas tapi masih belum dapat, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bersabar, berikan sedikit masa kepada kami untuk memproses permohonan tersebut. Tapi sekiranya kalau terlalu lama, mungkin sudah mengambil masa sebulan ataupun 2 bulan, saya rasa mungkin boleh telefon kita ataupun email kepada kita, sebab kita risau kadang-kadang yang berlaku ialah permohonan tersebut tidak disubmit, masih dalam peringkat draft. So bila dalam peringkat draft, memang sampai bila-bila lah dia tidak akan diproses. So dalam hal ini saya menyerulah kepada mereka yang berada di sana yang telah pun mendaftar, semak melalui e-sistem. Sekiranya tidak dapat menyemak melalui e-sistem, hubungi talian infoline ataupun berhubung dengan sekretariat menggunakan statuspks@smecorp.gov.my. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada pertanyaan nak dibuat, kita dah sediakan, ada info line, ada email kan. Info line tu memang ada pegawai-pegawai kita yang boleh menjawab pada tuan-tuan dan puan-puan punya persoalan. Okey, memandangkan masa pun telah terlalu suntuk, kita menerima banyak soalan-soalan daripada viewers kita, dan rata-rata saya nampak soalan telah dijawab oleh Cik MZ. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang tak berkesempatan untuk mengikuti webinar ini daripada awal, nanti kita akan buat posting di Facebook SME Corp Malaysia. Boleh tengok juga Facebook SME Corp Malaysia punya posting berkenaan dengan video ni hari ini. Dan di akhir webinar ni kita akan mainkan juga video Pocket Talk Encik MZ yang menerangkan secara keseluruhan daripada awal sehingga ke akhir apa itu status PKS. Okey? So rasanya itu saja daripada kami SME Corp Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Faiz Ramzi daripada bahagian pembangunan teknologi kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan status PKS. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan juga maklumat ini daripada SME Corp Malaysia punya laman web, iaitu www.smecorp.gov.my. Dan ingin saya ingatkan sekali lagi bagi mereka yang berminat untuk mendaftar dengan SME Corp Malaysia untuk status PKS ini, smereg.smecorp.gov.my. Sangat penting sebenarnya mempunyai sijil PKS ni, walaupun bukan satu kewajipan, tapi sangat mudah apabila tuan-tuan dan puan-puan memiliki status PKS ni. Nak mohon bantuan dengan SME Corp punya dana pun kita dah tahu dah, ini adalah kategori PKS yang berdaftar dengan SME Corp. So kita dah tahu kan kategori you macam mana sebab kita ada database tu. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang berminat untuk mendaftar boleh mendaftar di smereg.smecorp.gov.my. Okey, so sekian dulu daripada SME Corp Malaysia. Boleh tonton video ni di laman web, di Facebook SME Corp Malaysia, dan selepas ni kita akan pasangkan video Pocket Talk daripada Encik MZ berkenaan dengan status PKS. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Adakah anda pernah mendengar tentang pendaftaran status PKS? Ataupun anda ingin mengetahui bagaimanakah syarikat ataupun perniagaan anda boleh mendaftar bagi status PKS ini? Jom sama-sama dengan saya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk mendaftarkan syarikat ataupun perniagaan anda. Pertama sekali, di ruangan URL
type smereg.smecorp.gov.my dan anda akan dapat lihat paparan seperti yang tertera di hadapan anda. Klik daftar akaun baru. Di ruangan sebelah kanan anda, isikan maklumat yang diperlukan dan jangan lupa untuk masukkan aksara yang tertera di bawah ini. Di dalam rajah ini ditunjukkan bagaimana syarikat ataupun perniagaan anda dikategorikan sebagai mikro, kecil ataupun sederhana. Apabila anda menekan butang daftar, anda akan mendapat paparan yang menunjukkan bahawa satu email pengaktifan telah pun dihantar ke akaun email anda. Ini ialah contoh bagaimana email yang anda akan terima. Kiranya anda tidak menerima di dalam akaun inbox, jangan lupa untuk semak di dalam spam folder email anda. Klik pada pautan yang tertera pada skrin. Seterusnya, klik di sini. Kemudian, anda boleh masukkan apakah email dan juga kata laluan yang anda gunakan semasa anda mendaftar di awal tadi. Apabila anda telah masukkan email dan juga kata laluan tersebut, apabila anda tekan butang masuk, akan tertera seperti ini. Ini anda tekan butang baru. Anda akan lihat terdapat 4 bahagian dalam paparan di hadapan anda. Bahagian yang pertama ialah berkenaan maklumat am permohonan. Bahagian B ialah berkenaan industri yang syarikat ataupun perniagaan anda ceburi. Bahagian C menunjukkan berkenaan maklumat pemegang saham ataupun pemilik perniagaan ataupun syarikat anda. Manakala bahagian D merupakan pengakuan sebelum anda boleh menghantar permohonan anda. Terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan lebih awal sebelum permohonan dihantar melalui sistem ini. Dokumen pertama yang perlu anda sediakan ialah pendaftaran dengan SSM. Ini ialah paparan yang menunjukkan Ordinan Perniagaan di Negeri Sarawak dan juga di Sabah. Seterusnya, apa yang perlu disediakan oleh anda semua? Bagi syarikat sendirian berhad, anda perlu menyediakan penyata keuangan beraudit sama ada tahun semasa ataupun tahun sebelumnya. Sekiranya perniagaan anda merupakan enterprise ataupun PLT ataupun LLP, anda boleh sertakan profit and loss ataupun account management ataupun bukti kira-kira berkenaan income dan juga perbelanjaan syarikat ataupun perniagaan anda. Dokumen seterusnya yang diperlukan ialah penyata kumpulan wang simpanan pekerja. Ini ialah contoh bagaimana penyata caruman KWSP tersebut. Penyata ini wajib bagi syarikat sendirian berhad. Bagi syarikat ataupun perniagaan enterprise ataupun PLT, anda perlu menyertakan carta organisasi seperti yang tertera di hadapan anda. Sekiranya anda merupakan satu-satunya pekerja bagi syarikat anda masih perlu sertakan carta organisasi ini dengan meletakkan nama dan juga fungsi-fungsi yang terlibat dalam syarikat anda. Seterusnya, dokumen yang diperlukan ialah berkenaan dengan Equity Malaysia. Ini ialah bagi contoh syarikat sendirian berhad. Bagi syarikat enterprise, anda perlu menyediakan maklumat seperti yang tertera di skrin anda. Sekiranya anda merupakan syarikat PLT ataupun LLP, ini ialah contoh dokumen yang perlu disediakan. Sekiranya anda selesai melampirkan semua dokumen yang diperlukan, tekan butang hantar. Sekiranya anda perlukan lebih masa, anda boleh menekan butang simpan dan masuk semula ke akaun anda melalui akaun login seperti mana anda masuk ke dalam sistem. Sekiranya anda menekan butang hantar, anda akan menerima makluman bahawa pendaftaran anda sudah pun selesai dan kami akan memproses permohonan anda. Ini ialah contoh sijil akuan status PKS yang akan anda terima secara digital.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Terima kasih dan salam hormat.